Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasin bin Muhammad Salam, nombor metrik DSU 20202554. Saya daripada kelas DPSU 6H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hafiz bin Zamri. Nombor metik saya ialah DSU 2020247115 dan saya daripada kelas DPSU 6G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukail Afiq bin Mahdi daripada kelas DPSU 6I. Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Ajwad bin Muhammad Rashidi. Nombor metrik saya DHU 2020250302. Saya daripada kelas DPSU 6I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Khairul Fikri bin Ahmad Rashid, kelas DPSU 6H dan nombor metrik ialah DHU 2020244671. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di airport Jeddah. Diminta untuk para jemaah beratur secara berasingan, lelaki dan perempuan, untuk memasuki ruang immigration di bahagian sana. Baik, kita sekarang sudah selesai di bahagian immigration. Diminta untuk para jemaah pergi ke bahagian kastan di bahagian sana untuk kita buat pemeriksaan bagasi bagi setiap beg bagasi masing-masing. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita baru selesai saja di bahagian immigration dan juga bahagian custom. Jadi sekarang diminta untuk para jemaah beratur untuk menaiki bas masing-masing. Pada waktu yang sama, kami juga sediakan nombor stiker pada anda supaya anda tengok sebelum anda menaiki bas. Kerana dekat pintu bas tu kami dah sediakan nombor dan stiker. Jadi diharapkan supaya jemaah lebih berhati-hati supaya tidak tertukar ataupun menaiki bas jemaah yang lain. Alhamdulillah, kepada para jemaah, sekarang kita sudah sampai di Hotel Anwar Al-Madinah Movenpick. Jadi diminta untuk para jemaah berhati-hati ketika turun daripada bas dan tidak berebut, dan diingatkan juga supaya tidak tertinggal barang-barang anda semua. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik para jemaah, ini dia suasana Hotel Anwar Al-Madinah Movenpick. Jadi diminta untuk para jemaah memasuki bilik masing-masing, dan diingatkan juga sebelum anda memasuki bilik anda, sila pastikan anda melihat nama di hadapan pintu bilik supaya tidak tertukar dengan jemaah yang lain. Dan diingatkan juga supaya kami beri tempoh kepada para jemaah selama 2 jam sahaja untuk para jemaah berehat, mandi dan turun semula ke lobi untuk kami bawa anda pergi aktiviti ziarah. Baiklah, terima kasih Ustaz. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, masa yang kami berikan selama 2 jam sudah pun cukup. Jadi untuk aktiviti pada hari ini, insya-Allah kami akan bawa anda semua untuk pergi aktiviti ziarah dalam di kawasan Masjid Nabawi, iaitu kita akan ziarah makam baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita akan ziarah Raudah, dan kita juga akan ziarah perkuburan Baqi'. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Dan insya-Allah pada kebesokan harinya kami akan bawa jemaah semua pergi ziarah, iaitu ziarah luar. Ziarah luar ni kita akan bawa jemaah, iaitu kita akan ziarah Masjid Quba, kita akan bawa jemaah pergi Masjid Qiblatain, dan juga kita akan bawa jemaah pergi ke Bukit Uhud dan sebagainya. Jadi diminta untuk para jemaah supaya lebih peka dari
lebih peka jadual waktu yang kami sediakan supaya jemaah tidak terlepas pandang. Dan katakan padanya di sana Baik, mengenai pengurusan penyajian makanan, kami akan menyediakan kepada para jemaah juadah makan iaitu 2 kali sehari, iaitu pada makan tengah hari dan juga pada sebelah malam, iaitu makan malam. Baik, biasanya kami akan menyediakan juadah kepada para jemaah. Menunya adalah nasi putih dan jenis lauknya adalah satu jenis, iaitu biasanya pada sebelah tengah hari kami akan menyediakan kepada para jemaah, iaitu jenis lauknya adalah ayam, dan pada sebelah malam pula kita akan menyediakan kepada para jemaah jenis lauknya adalah daging. Jadi kebiasaannya memang satu hari itu memang takkan lauk samalah, akan berlainan jenis lauknya. Baik, selain pada tu kami juga menyediakan pada sebelah pagi, kami akan menyediakan minum pagi kepada para jemaah, iaitu masanya adalah 7 pagi sehingga 8.30 pagi. Baik, pengagihan makanan adalah secara bungkus sahaja, dan jemaah haji dinasihatkan supaya mengambil makanan sebungkus saja untuk seorang. Ini memberi laluan kepada para jemaah yang lain yang belum mendapat makanan mereka. Baik, selain pada tu kami juga menyediakan kepada para jemaah bekalan air panas, uncang teh, gula dan juga biskut untuk para jemaah mengalas perut sekiranya para jemaah laparlah dan ingin alas perut. Jadi bolehlah mengambil apa yang disediakan oleh para petugas kami. Jadi ini sedikit nota lah untuk para jemaah, iaitu jemaah dinasihatkan supaya sentiasa bersabar semasa mendapatkan makanan dan mengikut arahan para petugas. Baik, selain pada tu, jemaah haji sentiasa diminta menjaga kebersihan. Sisa-sisa makanan hendaklah dibuang di dalam tong sampah yang telah disediakan, dan jemaah haji hendaklah menjaga kelengkapan peralatan catering dengan baik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya mewakili pihak syarikat ingin memohon maaf kepada tuan sekiranya membuatkan tuan menunggu terlalu lama untuk mengambil sajian makanan ini. Tak apa. Saya faham kat sini ramai jemaah untuk mengambil makanan. Tak apa. Silakan dulu. Baik tuan, saya harap tuan menunggu dengan penuh sabar sementara tiba giliran kami untuk melayani tuan. Biasalah tuan, kita ni dalam mengerjakan ibadah haji memang kena lebih bersabar, kena banyak bersabar. InsyaAllah ada banyak hikmah. Baik, tiada masalah pun tuan. InsyaAllah, silakan. Baik tuan. Terima kasih. Baiklah tuan, ini adalah makanan untuk makan tengah hari tuan. Baik, terima kasih. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan kepada Ustaz? Boleh, tiada masalah. Silakan. Biasanya berapa bungkus yang dibenarkan untuk dia ambil oleh seorang jemaah Ustaz? Baik, menjawab persoalan tuan, biasanya untuk penyajian makanan ni para jemaah dinasihatkan supaya mengambil 1 bungkus saja untuk seorang jemaah. Ini memberi laluan kepada para jemaah yang belum menerima sajian makanan. Tetapi para jemaah boleh turun semula untuk mengambil makanan sekiranya terdapat lebihan makanan. Oh, begitu. Terima kasih di atas penerangannya Ustaz. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, sama-sama. Baiklah tuan, ini adalah makanan untuk makan malam. Untuk pengetahuan tuan, ini adalah sesi terakhir ataupun juadah terakhir untuk pemberian makanan kepada para jemaah.
Baiklah, saya ingin bertanya, bagi pihak tabung haji atau pakej swasta, mereka menyediakan ataupun tiada apa-apa makanan untuk jemaah yang ingin alas perut? Baik, selain menyediakan juadah untuk makan tengah hari dan juga makan malam, kami juga menyediakan kepada para jemaah seperti bekalan air panas, uncang teh, roti dan juga susu kepada para jemaah sekiranya terdapat para jemaah yang lapar dan ingin alas perut. Oh, begitu. Biasanya untuk makan malam ni, apa je juadah dan jenis hidangan yang akan disediakan oleh tabung haji atau pakej swasta kepada para jemaah? Baik, untuk sajian makanan, kebiasaannya tidak kiralah juadah tersebut adalah makan tengah hari ataupun makan malam. Kami akan menyediakan juadah seperti nasi putih dan jenis lauknya adalah ayam ataupun daging mengikut kepada jadual masakan harian kami di sini. Baik, kebiasaannya untuk jadual masakan harian kami akan menyajikan kepada para jemaah lauk yang berlainan lah. Sebagai contoh, untuk makanan tengah hari kami akan menyediakan jenis lauknya adalah ayam, dan pada sebelah malam pula kami akan menyediakan jenis lauknya adalah daging. Jadi di situ tidak adalah kes seperti jemaah merungut juadah makanan harian adalah sama dan sebagainya, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas penerangannya. Sekali lagi saya ingin mengucap ribuan terima kasih atas segala pertanyaan yang telah dijawab. Baik tuan, sama-sama. Datang dan katakan padanya di sana. Baik, bercakap mengenai maktab ini, maktab adalah sebuah kelompok ataupun kumpulan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia kepada semua para jemaah yang ingin melaksanakan ataupun ingin membuat ibadah haji mereka di Tanah Suci. Baik, setiap maktab yang telah disediakan dan ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia mempunyai anggaran sebanyak 3,277 jemaah bagi setiap maktab. Jadi kebiasaannya jemaah haji yang berada di setiap maktab akan menduduki bangunan di Mekah yang terletak di antara 500 meter hingga 1000 meter daripada Masjidil Haram. Baik, kebanyakan jemaah yang berada di setiap maktab tidak mempunyai masalah daripada segi kesihatan dan sebagainya, kerana di setiap maktab tabung haji telah menetapkan pelbagai perkhidmatan, di antaranya perkhidmatan pembimbing atau guru-guru agama, pusat perkhidmatan pelanggan, kemudahan kesihatan dan lain-lain lagi. Jadi jemaah tidak perlu lagi risau mengenai apa-apa masalah di sana. Para jemaah bolehlah merujuk di setiap maktab yang telah disediakan perkhidmatan dan sebagainya. Maaf bertanya, ni beg awak ke? Ya, itu beg saya. Baiklah, kalau begitu saya akan bawa beg awak ni sehinggalah tiba di sana, dan saya akan letakkan beg awak ni di depan pintu hotel awak. Awak jangan risau. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sama-sama. Susah juga nak dapat stiker ni. Banyak beg jemaah. Nah, yang ni dah siap. Nah, ni lencana awak. Pastikan lencana ni ada dan dilekatkan pada pakaian semasa keberadaan awak di sana. Boleh atau tidak sekiranya saya tidak melekatkannya pada pakaian oleh kerana ketidakkeselesaan saya ketika mengerjakan ibadah haji di sana nanti? Maaf tuan, semua jemaah wajib memakainya untuk memudahkan urusan kami mencari ataupun mengenal pasti jemaah sekiranya berlaku kemalangan ataupun kes kehilangan jemaah ketika berada di sana. Oh, jikalau begitu, baiklah. Terima kasih di atas penerangannya sebentar tadi. Baik, sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua para jemaah, diminta menyerahkan ataupun memberikan pasport anda kepada petugas kami. Ini kerana untuk memudahkan urusan bagi pihak kami dengan pihak muasasah. Kami mengharapkan kerjasama bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan berbuat sedemikian. Pengurusan bimbingan ibadat. Perkhidmatan kebajikan bimbingan ibadat mempunyai 4 perkara, iaitu yang pertama, pembimbing ibadah haji, iaitu PEHTAS yang berada di setiap maktab dan zon di Tanah Suci. Yang kedua pula, pakar rujuk ibadah yang berada di Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah. Yang ketiga, ceramah di pusat perkhidmatan di maktab dan zon, serta jadual akan ditampal di setiap papan kenyataan maktab dan zon di Mekah. Dan yang terakhir sekali, semua jemaah wajib menghadiri semua program bimbingan maktab dan zon yang telah ditetapkan mengikut jadual-jadualnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan untuk nak bertanya pada Ustaz. Boleh? Waalaikumsalam. Ya baik, silakan. Tanya saja. InsyaAllah. Okey. Apakah dam bagi orang yang meninggalkan bermalam di Mina tanpa sebarang keuzuran? Okey, sebagaimana yang disebutkan sebelum ini berdasarkan pendapat Al-Aisyah dalam mazhab Asy-Syafi'i, mabit atau bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik adalah satu daripada wajib-wajib haji. Oleh itu, jika orang yang mengerjakan haji meninggalkan mabit atau bermalam di Mina tanpa sebarang keuzuran, maka diwajibkan ke atasnya membayar dam. 8 dam bagi orang haji yang meninggalkan mabit atau bermalam di Mina adalah termasuk di bawah dam tertib dan takdir, iaitu dam bagi orang yang melakukan haji tamatuk, haji qiran, serta meninggalkan ihram di miqat, tidak melontar jamrah, tidak bermalam di Muzdalifah dan tidak melakukan tawaf wada. Damnya ialah menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, wajib berpuasa ke atasnya selama 10 hari, 3 hari semasa haji dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Oh, begitu. Okey Ustaz, terima kasih atas penerangan tersebut. Okey, baik. Tak ada masalah. Apa yang kamu ragu-ragu lagi, bolehlah berjumpa dengan saya dan nanyakan soalan yang berikutnya, insya-Allah, sama-sama. Pengurusan perubatan di Tanah Suci. Yang pertama, pihak tabung haji telah menyediakan perkhidmatan perubatan kepada jemaah haji semasa berada di Tanah Suci. Di sini adalah antara nama klinik perkhidmatan yang disediakan. Yang pertama adalah Pusat Rawatan Syiah di Mekah, Klinik Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah, Pusat Rawatan di Madinah serta Klinik Madinatul Hujjah di Jeddah. Bagi perkhidmatan perubatan yang pertama, pihak tabung haji telah menyediakan rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar dan pesakit dalam, perkhidmatan kesihatan awam, perkhidmatan ambulans dan pergigian. Selain itu, pihak tabung haji juga menyediakan perkhidmatan safari wukuf, di mana mereka akan membawa pesakit yang berada di pusat rawatan atau hospital dan juga jemaah haji yang berisiko tinggi untuk berada seketika di Padang Arafah bagi menyempurnakan ibadah wukuf pada 9 Zulhijjah. Assalamualaikum. Boleh saya tahu sakit apa yang Tuan Haji alami? Waalaikumsalam Tuan. Saya mengalami sakit demam panas dan saya juga berasa seperti hendak pitam Tuan. Oh, begitu. Baik-baik. Ini dia ubatnya. Baik, terima kasih Tuan. Boleh saya tahu berapakah kos yang perlu saya bayar?
tidak perlu membayar apa-apa. Segala kos rawatan, ubat-ubatan ini adalah percuma kepada jemaah-jemaah haji yang berada di sini, insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. La'allakum tuflihun. Afwan. Saya akan menceritakan secara ringkas tentang pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci Mekah. Pihak tabung haji menyediakan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci Mekah kerana untuk memudahkan urusan jemaah Malaysia semasa berada di Mekah. Perkhidmatan yang disediakan oleh tabung haji ialah pertukaran wang dan pembayaran dam ataupun yang ingin membuat korban. Assalamualaikum tuan, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Waalaikumsalam, Ustaz. Macam ni, saya ada buat haji tamattu. Jadi, adakah saya perlu bayar dam dan apa jenis dam yang terpakai? Okey tuan, macam ni. Bagi jemaah yang melakukan haji tamattu dan kiran, akan dikenakan dam tertib dan takdir, dan bayaran yang dikenakan ialah dengan menyembelih seekor kambing atau kibas atau haiwan ternakan. Jika tuan tidak mampu menyembelih seekor kambing, kibas atau haiwan ternakan, tuan boleh berpuasa selama 10 hari, iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari di tempat asal tuan. Baik, kalau begitu, berapakah jumlah pembayaran untuk haji tamattu tu, Ustaz? Okey, harganya ialah RM400 bersamaan dengan RM451 Malaysia. Oh, begitu. Ustaz, bagaimanakah proses penyembelihan haiwan ternakan tersebut dan di manakah tempatnya? Okey, untuk proses penyembelihan di Pasar Kakiyah dan proses penyembelihan tersebut, petugas kami akan merekodkan video rakaman penyembelihan dan kami akan menghantar video rakaman penyembelihan tersebut pada tuan. Oh, kalau begitu saya setujulah untuk membayar dam iaitu menyembelih seekor kibas. Kejap ya. Nah, ini duitnya. Okey, terima kasih tuan. Baik, sama-sama. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di Assalamualaikum tuan. Adakah anda sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Baiklah, pada waktu ini saya akan memberikan satu info berkaitan kemudahan atau perkhidmatan yang akan kalian dapat sepanjang musim haji ini. Apakah maksud Ustaz mengenai kemudahan itu? Apa yang dimaksudkannya ialah semasa kita berada di tanah suci ini, kalian iaitu jemaah haji akan diberikan perkhidmatan daripada pihak ketiga. Hal ini bagi membantu jemaah haji seperti kalian dalam memastikan urusan atau keperluan jemaah kalian di tanah suci dapat dilaksanakan secara mudah. Saya faham. Tetapi Ustaz, apakah jenis perkhidmatan atau kemudahan yang akan disediakan kepada kami? Saya ingin mengetahui mengenai info tersebut supaya kami sebagai jemaah tahu apa yang kami boleh buat sepanjang tempoh kami melaksanakan ibadah haji ini. Baik, berkenaan perkara tersebut, terdapat banyak kemudahan yang pihak ketiga sediakan kepada jemaah haji. Tetapi saya akan memberitahu mengenai perkara yang utama saja. Bagi jemaah haji seperti tuan, pihak ketiga akan memberi perkhidmatan seperti kenderaan, berziarah, kemudahan kafeteria, dobi, kemudahan komunikasi, city check-in di lapangan terbang dan terakhirnya penghantaran bagasi. Baik, jadi pengurusannya secara begitu rupanya. Tetapi Ustaz, saya ada satu soalan. Bagi perkhidmatan beg bagasi, apakah jas penghantaran yang kami perlu bayar? Oh, untuk penghantaran bagasi, sekiranya jemaah seperti tuan menetap di Semenanjung Malaysia, beg bagasi tuan akan dinilai secara 1 kg per RM16. Manakala bagi air zam-zam sejak 5 liter berharga RM90. Lain pula bagi jemaah haji di Sabah dan Sarawak yang masing-masing harus bayar dengan harga RM20 dan juga RM120. Baik, saya faham. Saya ada soalan yang terakhir Ustaz.
bagi pengangkutan, adakah pihak ketiga ini akan menguruskan kesemuanya? Ya, pengangkutan jemaah haji akan bermula di Mekah, seterusnya di Arafah, Musdalifah, Mina dan akhirnya balik di Mekah. Di setiap tempat tersebut, kita akan melakukan ibadah atau aktiviti berdasarkan dengan jadual yang agensi sediakan. Oh, begitu. Baik Ustaz, terima kasih atas penerangan yang diberikan Ustaz tadi. Saya sudah memahami serba sedikit berkaitan dengan perkara tersebut. Sekiranya saya ada persoalan lagi yang mau saya kemukakan, saya akan berhubungi Ustaz semula di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah semua, maaf mengganggu masa tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan saya mengajak jemaah sekalian untuk berkumpul di sini adalah untuk memberi jadual atau penerangan atau taklimat berkaitan perkara yang perlu jemaah ketahui sewaktu pada hari 5 atau 6 hari atau pada hari sebelum kita berlepas ke tanah air. Yang pertamanya, saya mahu tuan-puan pada hari tersebut untuk menguruskan baik bagasi jemaah sekalian dan juga memastikan dokumen-dokumen penting sentiasa ada di tangan jemaah sekalian. Untuk pasport, tuan-puan tidak perlu risau kerana pasport jemaah ada di tangan syarikat agensi kami. Baik, seterusnya saya akan memberitahu berkenaan jadual pada hari kita pulang ke tanah air. Pada hari tersebut, kita akan keluar check out dari hotel sambil mengambil keperluan atau beg bagasi kita. Kemudian kita akan menaiki bas dan terus bertolak ke terminal haji di Jeddah. Di sana, kita akan disambut oleh petugas haji dan mereka akan mengambil tanggungjawab dalam menguruskan beg bagasi tuan-puan. Selepas kami menyelesaikan urusan di lapangan terbang tersebut, jemaah sekalian akan melakukan pemeriksaan immigration dan keselamatan. Sebab itu, baru jemaah sekalian dapat menaiki pesawat untuk berlepas pulang ke tanah air. Baiklah tuan-puan. Baik, untuk jemaah peraturan pula, jemaah dinasihatkan untuk mematuhi peraturan bagasi yang telah ditetapkan oleh pihak tampung haji, iaitu had berat beg bagi setiap jemaah adalah 30 kg saja dan maksimum beg hanya 2 beg saja. Bagi beg beroda pula, had beratnya adalah 5 kg dan kandungan beg itu hanya dibenarkan kain baju saja dan juga dilarang membawa makanan di dalam beg beroda tersebut. Yang terakhir, jemaah juga dilarang untuk membawa barangan-barangan yang berbahaya ke dalam pesawat tersebut, seperti barangan bahaya yang dibuat daripada logam, bahan yang mudah terbakar, cecair melebihi 100 ml dan lain-lain, contohnya senjata. Baiklah, itu saja taklimat yang saya dapat berikan kepada jemaah sekalian. Saya berharap jemaah sekalian dapat mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di samping berpuas hati dalam menunaikan ibadah umrah ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan